Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alifah Amira binti Azudin. Nombor matrik 054133. Hari ini kami akan membahas tentang adab at-takhatik fi Tawi sunnah an-nabawiyah. Poin yang pertama iaitu al-mabahas al-awwal, iaitu bada'a al-mukhatabah wal kalam bis salam. Mulakan percakapan dengan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adallukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afashu assalam bainakum. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga selagi kamu tidak beriman, dan belumlah kamu beriman selagi kamu tidak menyayangi sesama sendiri. Apakah kamu ingin tahu sesuatu perkara yang dapat membuat kamu menyayangi sesama sendiri? Sebarkanlah salam. Jadi sebarkanlah salam ni adalah salah satu cara untuk kita menyayangi sesama sendiri. Seterusnya adalah makna kalimat, iaitu perkataan la tadkhulul jannah hatta tu'minu, yang bermaksud kamu tidak akan masuk syurga selagi kamu tidak beriman, diertikan dengan fal jannah la yadkhuluha illa nafsul mu'minah, iaitu syurga hanya akan dimasuki oleh jiwa yang beriman. Semacam kita tahu, orang yang masuk syurga adalah orang yang beriman. Yang kedua, wala tu'minu hatta tahabu, yang bermaksud belumlah kamu beriman selagi kamu tidak menyayangi sama sendiri, yang diertikan dengan perkataan fadallu dhalik ala an at-tahabi baina ahli al-iman min as-sifah al-wajibah allati yajibu tahaqququha bainal muslimin, yang membawa maksud kasih sayang antara orang yang beriman merupakan salah satu ciri wajib yang perlu dicapai oleh orang yang beriman. Nak jadi orang yang beriman, kena ada kasih sayang dalam diri. Seterusnya adalah fawaidul hadis, di mana faedah dalam hadis ni kita boleh dapat bahawa memberi salam adalah salah satu keindahan Islam, kerana masing-masing saling meminta dan mendoakan keselamatan dari segala kejahatan, memohon rahmat serta berkat yang membawa kepada semua kebaikan. Maksud salam itu sendiri pun maksud dia selamat sejahtera ke atas kamu. Jadi dalam masa yang sama, kita beri salam dekat orang dan kita jawab salam, benda tu akan mendoakan diri kita serta diri orang yang kita beri salam tu. Seorang Muslim yang menyapa saudaranya dengan memberi salam, itu adalah lebih baik. Kalau kita tengok sekarang ni kan ada orang macam selamat pagi, selamat datang, semua tu. Jadi lebih baik kalau kita tukar benda tu dengan memberi salam, iaitu Assalamualaikum, dan menjawab salam Waalaikumsalam. Yang kedua, anna ifsha'us salam wa nashrah minal wajibat dukhulil jannah, yang membawa maksud menyebarkan salam adalah salah satu syarat untuk memasuki syurga. Yang ketiga, annaha alamat ala tawadhu' al-muslim walinaihi wa husni khalqi, yang bermaksud ia merupakan tanda kesopanan, kelembutan dan sopan santun seorang Muslim. Kalau kita bagi salam ni adalah tanda seseorang Muslim itu sopan santun, lembut dan mempunyai kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah Nuzaira binti Muhammad Akmal, Raqmun Talibah 05521334. Saya akan sambung mabhas al-thani. Tajuknya layyin al-kalam wa tayyibuhu wa intiqa'ul alfaz wal jumalul hasanah indal mukhatabatun nas. Maksudnya ucapan lembut dan baik serta pemilihan kata dan ungkapan yang baik ketika berhadapan dengan orang. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun diam.
Okey, seterusnya ma'ani kalimat. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir. Yadullu ala an hazihi al-khisala min al-khisal al-iman. Wa qad safara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bis-sabar was-samahah. Qala al-Hasan al-Murad as-sabar an al-ma'asi was-samahah bit-ta'ah. Maksudnya, ini menunjukkan bahawa sifat-sifat ini adalah satu ciri keimanan. Nabi SAW menjelaskan iman dengan kesabaran dan pengampunan. Al-Hasan berkata, yang dimaksudkan adalah kesabaran terhadap dosa dan pengampunan dengan taat. Okey, jadi ayat man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir tu bermaksud sesiapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanannya itu menyelamatkannya daripada azab Allah dan membawanya mendapatkan redha Allah. Seterusnya ayat falyakul khairan aw liyasmut. Amrun biqaulil khair wa bisamti amma adahu. Wa hadha yadullu ala annahu laysa hunaka kalamun yastawi qawluhu wa samtu anhu. Maksudnya diperintahkan untuk mengatakan yang baik dan diam tentang apa yang selainnya. Dan ini menunjukkan bahawa tidak ada kata yang setara dengan ucapannya dan diam tentangnya. Maksudnya diperintahkan untuk berkata baik dan lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Okey, seterusnya fawaid al-hadis. Yang pertama, annal mutakallim bi kalamit thayyibu mislil mutasaddiqi bil mal. Dia bermaksud sesungguhnya orang yang mengucapkan kata-kata baik seperti memberi wang, iaitu seperti bersedekah. Faedah yang kedua ialah yahsinu bil muslim an ya'uda lisanuhu al-kalamul hasan kayakunu adah lahu wa sajiyatan. Yang bermaksud adalah baik bagi seorang muslim untuk mengulang ucapan yang baik sehingga menjadi kebiasaan baginya. Faedah yang terakhir ialah lil kalimatit thayyibah asarun kabirun fi nashril mahabbah wal mawaddah fil mujtama'. Maksudnya, kata yang baik memberi kesan yang besar dalam menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang dalam masyarakat. Sekian itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syarifah Jazwani binti Wan Razali. Rakamun talibah 05221114. Al-an saya akan sambung pembentangan slide yang seterusnya bagi mubahas salis. Tajuknya ialah ijtinabul kalam al-fahish wa al-fas as-sayyi'ah, yang bermaksud elakkan pertuturan dan percakapan yang tidak sopan. Dia ada banyak hadis, jadi kami telah memilih hadis daripada Aisyah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi, yang bermaksud telah diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu harus mengucapkan khabusat nafsi, tetapi dianjurkan untuk mengatakan laqisat nafsi. Kita beralih kepada ma'ani kalimat, iaitu la yaqulunna ahadukum khabusat nafsi, yang bermaksud tidak ada seorang pun daripada kamu harus berkata jiwaku telah jahat. Untuk ma'ani kalimat yang kedua ialah walakin liyaqul laqisat nafsi, yang bermaksud akan tetapi dia harus berkata jiwaku dalam keadaan buruk. Jadi makna yang jelas dalam hadis ni ialah dilarang seseorang itu untuk menggambarkan dirinya dengan niat jahat, tetapi jika ada sesuatu yang baginya yang tidak disukainya, maka dia harus mengatakan saya menilai diri saya dan membincangkannya dengan pelbagai cara. Untuk yang terakhir sekali ialah fawaidul hadis, yang bermaksud faedah hadis. Faedah hadis yang pertama ialah khaturatu ramiyan nas bima laysa fihim wa tartibul wa'id asyadid 'ala dhalik, wa kadzalika at-ta'mim fil khitab aw at-tasmiyatu li ghairi al-hajah ad-daruriyah, yang bermaksud
bahaya untuk melemparkan orang dengan apa yang tidak ada di dalamnya dan mengatur peringatan yang teruk mengenai hal itu, serta membuat generalisasi dalam ucapan ataupun menamakan sesuatu yang tidak perlu. Jadi boleh disimpulkan di sini, kalau kita nak bercakap dengan seseorang itu, biarlah kita bercakap dengan benda yang perlu sahaja. Yang tidak perlu, kita harus hindarkan. Untuk faedah hadis yang kedua ialah wajtanibul fil khitabul kalimat allati yahmilu makna at-tahwil wa ta'zim. Yang bermaksud dalam ucapan itu, dia harus menghindari kata-kata yang boleh membawa makna berlebih-lebihan dan memuliakan. Apa yang boleh kita faham maksudnya, kalau nak satu pujian lah, kalau nak memuji tu biarlah berpada-pada, jangan terlalu berlebih-lebihan. Yang terakhir sekali ialah inna li'adabu fil khitabu la yaqtasiru 'ala al-insanu bal yata'uddu ila al-haywanu fala yajuzu la'inuhu aw sibuhu. Yang bermaksud kesopanan pertuturan itu tidak terbatas pada manusia tetapi meluas pada binatang. Jadi kita ni tidak dibenarkan mengutuk ataupun menghinanya. Maka kita ni sebagai orang Islam hendaklah berfikir bahawa tujuan Islam melarang kita berbuat demikian adalah untuk mengawal lidah orang Islam daripada mengatakan benda-benda yang tidak sopan. Inilah tujuan hadis tersebut. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Masyidat Esalina binti Masyi Wijaya Rahmat Talabah Sifun Khamsah Arba'ah Ithnani Tis'ah Arba'ah. Kita pergi kepada topik yang keempat, Al-Mabahasul Rabi', bertajuk Istish'aru Mas'uliyatu Al-Kalimah wal Khuturatiha, iaitu merasakan tanggungjawab dalam berkata-kata dan bahayanya. Wa an Sahli ibn Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Daripada Sahli bin Sa'd berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, iaitu lisan, dan di antara dua kakinya, iaitu kemaluannya, maka aku menjamin baginya syurga. Maksud dalam hadis ini ialah Rasulullah memberi arahan kepada orang Muslim untuk berpegang teguh kepada dua perkara ini. Jika seorang Muslim berpegang teguh kepada dua perkara ini, iaitu lisan dan kemaluannya, nescaya ia akan memasuki syurga seperti mana yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'ani al-kalimah ma baina lahyaihi, iaitu di antara janggutnya. Huma usmani fi janabi al-fami wal muradu bima bainahuma al-lisan. Mereka adalah dua tulang di sisi mulut dan di antara mereka adalah lidah, maksudnya di tengah-tengah, iaitu lidah yang lebih fokus pada lisan. Yang kedua, ma baina rajlaini, iaitu antara dua lelaki, yakni al-faraju wa huwa kinayatu 'an zina. Dia bermaksud pembebasan dan ia juga kiasan untuk percabulan. Maksudnya kita mesti menjaga maruah diri untuk tidak terjerumus dalam percabulan. Fawaidul hadis yang boleh kita ambil dalam hadis ini ialah, yang pertama, an a'zama al-bala'i ala abdi fi dunya al-lisanu wal farju faman wafi min syarrihima faqad wafi a'zami syarri. Penderitaan yang terbesar bagi hamba di dunia ini adalah lidah dan kemaluannya. Kerana sesiapa yang buruk lidah dan kemaluannya, mereka adalah orang yang paling teruk dan mereka akan kehilangan perkara yang merugikan mereka dan mereka akan terjumus dalam kejahatan yang paling besar. Yang kedua, annahu rabbuma aktarani bil kalimati minas sidqi wa ikhlasi wa safa wa husni niyati mimma yaj'aluha sabiya ala kullatiha bima ghafirati wa ridwani wa aqsu kathalik. Maksudnya di sini bahawa kata-kata itu berkaitan dengan keikhlasan, kesucian dan iktikad yang baik. Manakala kutukan ia menjadikannya kerana kurangnya pengampunan dan kepuasan diri dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syarika Nazira binti Mu'arazi. Nama matrik 053967.
Saya akan menyambung perbahasan yang kelima, iaitu mura'atu diyanah al-mukhatib yang membawa maksud mengambil kira agama orang yang bercakap. Okay, hadis yang berbunyi An Abdillah bin Abi Mulaikah An Aisyah radhiyallahu anha anna Yahuda atuan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum Aisyatu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Qala mahlan ya Aisyah alaiki birifq. Qalat awalam tasma' ma qalu. Qala awalam tasma'i ma qultu radadtu alaihim fayustajabu wa iyyaki wal unfa wal fush li fihim wa la yustajabu lahu fiyya. Maksud hadis ini, Aisyah mengatakan bahawa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dan berkata, Assalamualaikum, yang membawa maksud kebinasaan untukmu. Aisyah berkata untuk kalian juga, Allah melaknat dan murka kepada kalian. Nabi SAW bersabda, tunggu wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lembut, jauhilah sikap keras dan keji. Aisyah berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang Yahudi katakan? Baginda bersabda, apakah engkau telah mendengar apa yang telah aku katakan kepada mereka? Aku membalas mereka, maka perkataanku kepada mereka dikabulkan dan perkataan mereka kepadaku tidak dikabulkan. Okey, seterusnya adalah ma'ani al-kalimat. Ya Aisyah, alaiki birafiq wa iyyaki wal anfu wal fahshi. Yang bermaksud, wahai Aisyah, hendaklah engkau berperilaku lemah lembut dan jauhilah sikap keras dan keji. Okay, yang kedua ialah al-fahshi, yakni al-kalimat al-muhinah. Al-fahshi ni adalah berkata perkataan yang keji. Fawaidu min ahadis. Yang pertama, anna al-usuli fi al-mukhatabah al-kafir hasan al-kalam wa rafiq illa indal hajjah. Illa indal hajjat, yang bermaksud prinsip asas dalam menangani orang kafir ini adalah ucapan yang baik dan kebaikan, kecuali jika diperlukan. Yang kedua adalah fi hadis yu'allimu al-islam fi'lu al-khair lil kafir. Yang bermaksud dalam hadis ini, Islam mengajarkan umat Islam ni untuk berbuat baik kepada orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Farhani binti Cik Ilyas wa raqmu talibah 0554 Baiklah, saya akan sambung poin yang ke-6 berdasarkan tajuk kumpulan kami, iaitu Mura'atun uslub aradun al-khatab. Maksud dia, pertimbangkan gaya penyampaian ucapan. Baiklah, berdasarkan poin ini, saya ambil di bawah poin raf'ul as-saut wa khafadahu hasbu al-hajjah. Maksud dia, naikkan dan turunkan kelantangan mengikut keperluan. Berdasarkan poin ini, hadis ini ialah An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu mu'istu ana was-sa'ata kahataini wa yaqrunu baina isba'aihi was-sababati wal-wusta. Iaitu Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW apabila berkhutbah, matanya menjadi merah, suaranya tinggi dan emosinya bertambah, seakan-akan ia adalah seorang pemberi peringatan pada pasukan. Baginda berseru, waspadalah, musuh akan datang di pagi hari, musuh akan datang di petang hari. Dan baginda berseru, aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti kedua jari ini. Baginda mendekatkan antara dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Seterusnya, ma'ani kalimat yang terdapat di dalam hadis ini, iaitu yang pertama, ihmarat aynahu ayyu tala al-at wa lima'at wa ka'anna naran wa nuran
yanba'than minhuma. Matanya merah, ertinya kat sini berkilau dan bersinar seolah-olah api dan cahaya memancar dari mereka. Yang kedua, ala sautuhu ayu irtafa'u sautuhu. Suaranya menjadi lebih kuat. Maksudnya kat sini suaranya naik. Yang ketiga, washtaddu ghadabuhu ayu indama kana yukhawwif min amri azim yaghdibullahu azza wajal. Dan kemarahannya semakin meningkat. Maksudnya ketika dia takut akan hal besar yang membuat marah Tuhan yang Maha Kuasa. Seterusnya, fawaidul hadis yang terdapat di dalam hadis ini iaitu yang pertama, istihbabu ikhtiyar al-ibarat al-jami'ah an-nafi'ah fil khutbah. Maksud dia adalah wajar untuk memilih frasa menyeluruh yang berguna dalam khutbah. Yang kedua, minas sunnah an yaqulu amma ba'du. Maksud dia adalah sunnah untuk mengatakan adapun selepasnya. Maksudnya kat sini menggunakan kata hubung. Yang ketiga, minas sunnah an yabda'u bihamdillah wa thana'u alaih. Maksudnya adalah sunnah untuk memulakan dengan pujian dan pujian dari Tuhan. Maksudnya kat sini menggunakan perkataan alhamdulillah ketika berkhutbah. Yang keempat, annal khatib al-haq huwa man yata'thiru bi khutbatihi wa yu'thir fis sami'in. Maksud dia khatib yang betul adalah orang yang dipengaruhi oleh khutbahnya dan mempengaruhi pendengar. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sebagai penutup ataupun khulasah daripada artikel adab at-khatib ini ialah sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, setiap individu perlu bersuara lembut dan menggunakan nada yang rendah dalam semua keadaan semasa berkata-kata. Ini termasuk juga dalam perdebatan sama ada kita bercakap dengan kawan ataupun dengan lawan. Okey, dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan juga supaya para rasul berkata-kata dengan lembut walaupun terhadap orang-orang yang zalim. Okey, menurut Rasulullah SAW juga perkataan yang baik merupakan sedekah dan orang yang baik ialah orang yang dapat memberikan ucapan ataupun kata-kata yang baik dan tepat diumpamakan sebagai ubat yang mujarab. Okey, perkataan yang baik dapat menyatukan manusia dan perkataan yang buruk akan memecah belahkan mereka. Macam kita tahu kalau kita cakap baik, orang pun akan selesa, orang akan sayang kita. Kalau kita menggunakan perkataan-perkataan yang buruk, benda ni akan menyebabkan pergaduhan, perbalahan dan sebagainya.